Memang ada satu-satunya yang berada di Malaysia motor ni. Kalau motor ni sebut je Y1R, tahulah motor saya seorang je lah. Memang takkan ada lah. Kat dunia pun saya tak tahulah ada tak ada. Saya rasa memang tak ada. Ini pun saya buka kotak angin. Dah kena maki. Semat lah kalau korang rasa tak semat, saya tak tahulah. Kenapa nama dia Y1R? So saya ceritakan sikit lah. Kau berlagak macam engkau tahu semua, padahal kau cikgu, kau selalu sini sana. Tak pernah dan tak perlu kemadu, keputusan dalam diri saya. Assalamualaikum guys dan selamat sejahtera. Okay, since ramai sangat yang komen dekat video saya masa saya review Goku tu, motor V1 saya tu. Bukan. V1 yang Goku tu lah, biru oren tu. Ramai nak tengok Y1R. So saya review lah Y1R saya. Macam bukan ni. Ni motor customer. Ini Y1R saya. Ramai yang nak tahu pasal Y1R saya ni. So sebenarnya motor Y1R saya ni, kenapa nama dia Y1R? So saya ceritakan sikit lah. Okay, first kali ini adalah motor Y15 pertama yang saya beli pada tahun 2018 pada seorang cikgu duduk di Kelang, tak silap saya. Time tu saya baru je meningkat naik. Bengkel ni time tu pun tak ada apa sangat. Ada satu bengkel je. Bengkel lain semua tak ada, satu kedai je. Bukan 5 kedai yang sekarang. Satu je kat sini, memang barang pun tak ada. Time tu memang saya baru naik. Saya terpaksa beli motor ni sebab saya nak uji kaji macam mana nak dapatkan spek ataupun macam mana nak modify. Banyaklah yang saya uji kaji kat motor ni sampai saya kena maki dengan tuner sebab saya set motor ni macam saya set LC. Dia sebenarnya lain. Untuk kita set Y suku dengan LC adalah benda yang berbeza. Saya buka kotak angin lah, apalah. Sebab kita selalu buat LC kan, buka kotak angin. Ini pun saya buka kotak angin, dah kena maki. Lepas tu saya pasang balik, saya buat corong apa semua, barulah sampai sekarang ni lah, barulah. Itu yang pengalaman saya lah, mula-mula saya kenal dengan motor Y suku. Okay, first kali saya beli, saya bukan terus modify. Saya beli pada tahun 2018, saya modify pada tahun 2019, akhir 2019, tak silap saya. Sebab time tu saya memang tak tahu sangat dan saya ambil masa untuk belajar macam mana nak set up motor ni, motor Y suku ni lah. Okey, kenapa nama dia Y1R? Sebab saya kacutkan dia X1R. Kalau tengok daripada depan memang takkan nampak dia macam Y suku. Tapi kalau tengok dari tepi, belakang dia Y suku, depan dia S1R, maknanya setengah alam. Memang ada satu-satunya yang berada di Malaysia motor ni. Kalau motor ni sebut je Y1R, tahulah motor saya seorang je lah. Memang takkan ada lah. Kat dunia pun saya tak tahulah ada tak ada. Saya rasa memang tak ada. Kalau ada pun diorang hanya convert handle saja ataupun full set S1R, ataupun saya rasa memang tak pernah ada S1R convert dekat Y suku sebab body dia lain. Body dia tak sama macam LC. Body dia panjang sikit. So saya biarkan Y15 belakang, depan X1R. Okey, set ni saya custom sendiri. Warna dia tak berapa nak hitam, tak berapa nak hijau lah. Dia sebenarnya ada dua color, warna hitam, warna hijau. Kalau siang nampak hijau-hijauan, kalau malam dia akan nampak terus warna hitam. Saya buat sebab saya suka warna hijau. Siapa yang tahu saya suka warna hijau. Okey. So magak custom saya buat pada magak custom di Ceras. Kat mana tu? Ni kat kedai saya lah. Memang dia satu-satunya magak custom yang terpaling mantul daripada airport lah. Terpadu-padu. Okey, apa yang saya pakai kat sini adalah full set S1R di depan, original, hidrolik macam saya cakap sebelum ni. Motor saya semua hidrolik clutch. Okey. Walaupun hidrolik clutch saya terpaksa tarik 3 jari sebab clutch dia memang sangat padu. Sebab spek dah besar macam ni memang terpaksa pakai spring yang sangat keras dan anjal. Biasanya kalau hidrolik saya boleh tarik 1 jari je. Yang ni 1 jari pun tak bergerak, nampak tak bergerak. Saya akan tarik 4 jari atau 3 jari. Memang sangat-sangat keras. Dan saya convert clutch lah. Saya convert clutch belah kanan. Saya tak pakai yang tolak pakai batang panjang tu. Push rod tu saya tak pakai dah. Sebab memang akan jadi efek pada gearbox ataupun batang tu boleh patah lah. Sebab clutch dia memang sangat keras. Saya akan tarik belah sini macam motor motor Ford SES lah. Ataupun motor yang convert clutch. Saya akan tarik belah kanan. Okay. Yang saya pakai adalah full set macam saya cakap. Saya memang kaki racing boy. Memang saya pakai racing boy. Motor ni, motor V1, racing boy. Kiri kanan racing boy, depan belakang kaliper, lebih kurang total tak silap saya 1000 kot. Okey, rim yang saya pakai adalah rim 3 batang. Kenapa saya suka 3 batang? Sebab dia ringan lah. Sebab kita kaki kelajuan memang akan pakai 3 batang dan tayar yang paling kecil lah, iaitu 60-80.
Kalau nak kecilkan lagi agak seram sebab takut kena rim. Rim takut kena jalan lah kalau bonggol. Okey, ni tayar pun dah kira kecil ni, 60-80, pakai 3 batang, memang sangat ringan. Walaupun orang kata tak cantik, tak apa, tapi saya nak dia punya function. Saya nak dia punya function. Okey. Saya pakai lagi di motor ni adalah skru titanium, full set titanium. Kalau kita tengok ni, semua set skru kat atas ni semua adalah titanium. Okey, boleh tengok kat belah sini, atas ni, belah sini, di sini, di sana, semua full set titanium lah. Memang terpadu-padu. Okey, nombor plate, kenapa nombor plate Pening? Sebab saya beli motor second. So dapatlah nombor plate PMN 919. Ada iklan. Alright, saya masih lagi mengekalkan ciri-ciri brake belakang. Motor saya semua ada brake belakang. Jangan risau. Sebab saya ni mementingkan keselamatan bukan dari segi kelajuan saja. Macam motor Goku saya yang saya review tu pun ada brake belakang. Okey. Yang ini pun ada brake belakang juga Dua-dua ada. Macam mana yang korang nampak, exhaust saya pakai adalah exhaust ROB tembak bulan. Okey, exhaust ROB ni boleh masuk bawah footrest sebab saya pakai footrest racing. So dia boleh masuk bawah lah sebab nampak dia smart sikit. Saya sebenarnya banyak pakai exhaust AHM. Dari dulu lagi saya memang kaki AHM. Semua AHM, tapi AHM tak ada keluar 38mm. Memandangkan spek ni memang high spec, high end. Okay, saya terpaksa pakai 38mm dan AHM masih lagi tak ada keluar 38mm. So saya pakailah 38mm ROB. Bunyi dia roar. Macam saya sebelum ni saya ada review di video review exhaust tu. Kalau mau tengoklah review kat situ. Okey. So macam inilah motor dia yang korang nampak, memang sangat, kalau bagi saya smart lah. Bagi saya memang smart lah, memang cocok angin dan smart lah. Kalau korang rasa tak smart, saya tak tahulah. Right. So engine ni apa dia? Engine ni apa spek dia? Okey. Engine ni saya pakai spek jack 870mm. Jack 870mm dah high end. Semua high end. Dah pakai lebih kurang hampir setahun. Lebih setahun motor ni spek macam ni, tapi jarang keluar sebab PKP. Dan baru saja terciduk, pecah enjin pada 2 bulan lepas. Pada 2 bulan lepas saya bawa sendiri. Okay, sebelum ni saya bagi joki bawa beberapa kali, tak ada masalah. Lock throttle pun 20 kilo pun tak ada masalah. Tapi bila saya bawa tak sampai 2 kilo menyedihkan lah, pecah enjin. Tapi alhamdulillah saya masih lagi selamat, masih lagi tak ada masalah pada saya. Tak ada accident, tak ada kecelakaan yang berlaku lah. Macam sebelum ni motor V1 saya pecah enjin dan saya accident lah sebab gearbox lock. Okay, alhamdulillah motor ni masa saya tengah leading, kalau tengok video saya tu, ada video di YouTube juga, masa saya tengah leading enjin saya pecah. Kalau betul-betul lock, kalau saya accident memang dah terus arwah lah. Confirm arwahnya sebab belakang dah macam lembu. Belakang tu macam lembu dah. Right. So boleh tengok kat sini, saya tunjuk sikit. Enjin dia memang pecah. Nampak? Sprocket kat sini satu lagi sprocket kat sini lah. Memang kalau tak nampak, cameraman kena zoom lah. Nak tengok kat sini belah enjin ni masih lagi saya tak buat, saya biarkan dulu sebab biar je lah. Sebab saya pun tak pakai motor ni. Saya pun tak pakai. Ini pun saya buat pun saya bagi orang bawa. Saya pun itu hari tu pun sebab diorang ayah ajak keluar. Dah lama tak keluar, Pek jom keluar. Jadi macam ni. Sehari sebelum saya pergi jelajah Sarawak. Malam sebelumnya kalau apa-apa jadi kat saya tu, saya rasa saya tak dapat pergi Sarawak. Tapi alhamdulillah panjang umur, enjin saya okey lah, tak lock gearbox. Kalau lock gearbox saya rasa saya accident lah, tak dapat nak pergi Sarawak, tak dapat nak review jelajah Sarawak. Right. So enjin ni dah macam-macam saya buat dah, daripada spek 57, 62, 65, semua saya kaji kat sini lah. Motor ni dah habis, banyaklah habis, terlampau banyak lah sebab motor ni motor uji kaji. Saya beli dyno pun sebab motor ni lah. Motor ni banyak makan modal saya. Saya modify, lepas tu saya pergi dyno. Saya modify sikit, saya pergi dyno. Saya modify sikit, saya pergi dyno. Lala saya tak tahan. Sebab dyno sekali dah berapa harga. Kalau 5 kali tak ke 1000 lebih kurang kan. So saya beli dyno saya untuk saya uji kaji motor saya sendiri. So itu saja kot saya nak review pasal motor saya ni. Mungkinlah ada yang nak tahu macam mana, berapa kos. Okey. Kalau kos enjin saya sekarang ni lah,
yang kalau saya buat ni lebih kurang mencecah hingga 12,000 lah. Lebih kurang 12,000 sebab saya pakai 6 speed gearbox, full bearing. Blok pun memang harga blok pun lebih kurang hampir mencecah 1k. Head saya pun harga lebih kurang 3,000 lebih. Kalau termasuk ubah pemasangan, setting, tune, exhaust, ECU, semua sekali bagai lah. Kalau korang buat kat kedai biasanya 10 hingga 12k lah. Rate harga lah. Macam ni. Tapi kalau korang dapat murah sikit, alhamdulillah. Mungkin boleh pakai barang murah-murah sikit lah. Macam saya takut nak pakai barang murah, spek pun dah gerabak-gerabak macam ni, seram sikit lah. Right? Seram sikit nak pakai barang murah. Ini pakai barang mantul pun boleh pecah. Sebab kita tak tahu dia kalau nak pecah ni dia tak bagi Assalamualaikum. Dia tahu pecah je. Korang set macam mana pun, kalau enjin tu dah sampai masa nak pecah, dah akan pecah. Sebab saya dah biasa banyak bawa motor, dan ini kali keempat saya bawa motor enjin pecah. Motor 5S saya sekali, motor V1 saya 2 kali, motor yang ni sekali lah, maknanya 4 kali lah saya bawa motor enjin pecah dalam masa beberapa tahun ni. Right? So berapa pula kos untuk nak convert Y1R ni? Okey, kos untuk Y1R ni sekarang dah mahal sikit saya rasa. Sebab dulu full set SYR berharga boleh dapat 2,800. Full set SYR 2,800, original, full set original boleh dapat. So korang kena beli 2,800 dengan korang kena beli set Yasuku lah. Sebab korang nak kena beli dan korang kena spray satu set. Melainkan kalau memang set warna hitam dan korang beli warna hitam, pasang terus tak apa. So korang kena beli satu set, korang kena spray dan pasang lah. Nak kena pasang tu, nak kena modify sini paling penat. Nak jadikan dia dua alam macam ni, nak kena potong ni, makan masa dan kena ada kreativiti yang sangat tinggi lah. Macam mana korang nak potong, macam mana tak nak kena bagi exhaust, macam mana nak angle dia. Sebab memang agak orang panggil renyah. Nak buat dia tak mahal benda ni, tapi renyah. Renyah tu. Penat nak buat benda ni. Nak kena fikir mana nak kena potong, nak kena ukur, nak kena pakai caliper pun semua banyak kerja. Renyah sikit lah. Padahal dia tak keluarkan modal pun, kena beli set dengan tu je. Tapi sekarang ni punya set memang sangat mahal. Full set SYR berharga 4,500. 4,500 full set SYR hingga 5,000 lah kalau original baru. Dulu 2,800, sekarang 4,500. Itu standard price market. Kita tak boleh buat apa sebab nak pergi Thailand pun tak boleh pergi, dan stok pun memang dah tak ada keluaran atau berkicap lah. So saya rasa memang berkicap. Saya rasa pun memang tak ada dah sekarang full set yang baru. Korang belilah second, korang nak buat macam ni, buat macam ni. Okey, mesti ada nak tahu kenapa sebab saya buat YYR macam ni. Nak sebab cantik ke? Sebenarnya tidak. Okey, kalau kita tengok bahagian aerodinamik, yang paling bagus adalah X1R, kedua V1 dan ketiga V2, keempat Yasuku. Kalau kita tengok dia punya aerodinamik daripada depan, halang angin, Y15 paling halang angin. Mana aerodinamik dia rendah, tak bagus, tak berapa nak bagus. So saya nak mengejar kelajuan sebab saya tahu saya bawa motor memang tak laju. Saya nak curi GPS. 2 GPS ke 3 GPS pun dah memadai. Alright, so saya terpaksa convert depan untuk kita bagi dia tirus, cocok angin supaya aerodinamik kita tinggi dan motor kita boleh meluncur tanpa rasa jerking-jerking sebab angin lalu. Alright. Kalau kita naik V2, motor tu halang angin banyak. Sebab dia nak bagi motor lebih stable. So dia ada sampan untuk membuatkan motor tu mendap dan stable. Macam motor ni, kita tak nak pun betul-betul mendap apa semua sebab kita tahu motor Y adalah motor di antara motor yang berat dan memang stable. Sebab dah mencecah 190 hingga 200 GPS. Saya bawa, alhamdulillah, ketatkan handle masih lagi stable. Tak macam motor V1. Motor V1 body dia sangat ringan dan enjin dia ringan. Dia tak sama macam Yasuku, tak sama macam motor SC5S. So saya dah cuba dah. Motor FZ saya dah bawa, Y saya dah bawa, SCV1, SCV2, semua saya boleh explain. Macam mana aerodinamik dia, macam mana dia punya kelajuan, macam mana kemendapan dia, handling dia, semua saya tahu. Sebab memang saya bawa dan bukan saya buat-buat palatau. Right? So saya buat macam ni, itulah reason saya. Walaupun orang kata buruk ke, cantik ke tak cantik ke, saya tetap nak dia punya aerodinamik. Sebab mengejar kelajuan kita perlu mengurangkan rintangan. Tak kisahlah dari bebanan ke apa-apa pun, kita kena kurangkan apa-apa rintangan yang ada. Geseran ke apa benda lah, supaya kita dapat meluncur dengan baik. Okey, mungkin ada juga yang nak tahu pengalaman-pengalaman apa yang ada pada YYR ni. Sebenarnya bengkel saya naik sebab YYR ni lah. Banyak saya pergi mana-mana saya bawa YYR ni sebab inilah marketing saya. Motor yang sangat pelik, motor yang sangat unik dan motor yang memang membuatkan orang tertarik lah. Ini motor Y ke motor
LC ke motor apa ni. Tapi kalau siapa yang tahu pandai tengok enjin, dia tahu ini adalah enjin Waisuku. Enjin Waisuku, belakang Waisuku, depan SOR. So dia akan target ini memang enjin memang Waisuku lah sebab enjin Waisuku. Memang motor Waisuku lah. Right. So banyaklah saya pergi event-event, saya pergi malam minggu. Kalau tengok video-video saya lama 2018, 2019 dengan ISA, dengan OKM, dengan banyak lagi bengkel lah. Memang saya naikkan nama bengkel ni dengan ni lah. Saya tak pernah lumba haram, tapi saya lumba di bahagian haram lah. Saya tak pernah pun nak pergi berjudi sini, berjudi sana, buka game 2,000, 3,000, saya tak pernah. Nama saya sangat clean. Saya tak pernah lagi bertaruh. Satu lagi memang haram. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tu orang cakap lah. Menang tak apa-apa, kalah pun tak apa-apa lah. Memang dapat dosa je lah. First kali kalau bertaruh ni tak berkat. Tu je, tak berkat. Bisnes pun apa semua pun tak berkat. Okay? So motor ni banyak saya naikkan sebab dia sangat unik lah. So banyak orang kenal saya sebab YWA ni lah. Tu banyak tu yang banyak sangat nak suruh saya review YWA ni. So saya dah review dah barang-barang dia. Saya dah review dah, saya rasa saya dah review dah. Lupa lagi. Saya pakai footrace single footrace ni Cardinal. Dari first lagi saya beli motor ni 2018 sampai sekarang. Dah 2022, 4 tahun saya pakai footrace Cardinal ni, memang mantap gila punya. Memang mantap. So kalau korang nak pakailah footrace single footrace ni. Memang tersangat padu lah. Tersangat padu dan memang tak pernah bengkok. Memang padu maut dah 4 tahun. Ini review sekali secara ikhlas lah. Memang tak ada bayaran, tak ada apa. Memang saya review habis semua. Dah tak ada apa dah. Dan saya dapat review. Semua saya dah ceritakan dah. Saya rasa itu saja kot. Tapi kalau korang nak tanya apa-apa di ruangan komen, tanya di ruangan komen. Apa suggestion ataupun apa review motor seterusnya, korang kena komen kat bawah supaya saya boleh tengok apa lagi yang saya boleh review. Motor ke, nak review bengkel ke, nak review barang ke, review apa ke, korang komen. InsyaAllah saya akan buat dari masa ke semasa bila saya free lah. Alright guys, tu saya daripada saya. Jangan lupa like sekarang guys. Like sekarang. Like come on lah, saya nak cakap lama ni. Lama saya nak cakap ni. Saya nak cakap lama kan. Penat sikit. Tekan like je. Tekan like. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah YWR untuk Ahmad Motor. Mantap.